Didik TV KPM. Okey, terima kasih Tabah. Sama. Okey, seterusnya. Tadi kita dah tengok faktor dalaman dan faktor luaran. Sekarang kita nak tengok pula dekat rajah ni cikgu dah tunjukkan beberapa proses fisiologi yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebenarnya Tabah, proses fisiologi ni bukan fotosintesis je. Okey. Dia ada 5 proses fisiologi. Yang pertama sekali penyerapan, iaitu dia menyerap air daripada tanah dan dibawa ke atas pokok, ke atas tumbuhan. Bila berlaku proses penyerapan, akan berlaku proses transpirasi. Okey. Proses transpirasi ni adalah proses kehilangan air. Okey, dia kena berlaku macam tu. Kalau pokok ni tak hilang air, dia tak boleh nak menyerap larutan nutrien yang ada dekat tanah tu. Okey, dia bukan macam kita kan, kita ada tangan, kita boleh makan, tapi pokok ni tak ada. Jadi itu adalah proses semula jadinya. Dan apabila berlaku transpirasi, liang stoma terbuka, akan berlakulah proses fotosintesis. Bila dah berlaku proses fotosintesis, okey, makanan tu akan terbentuk di bahagian daun tumbuhan. Jadi dia ada satu lagi proses yang kita panggil proses translokasi. Translokasi ni dia membawa makanan yang dah dibuat tu ke seluruh tumbuhan. Okey, itu adalah proses fisiologi tumbuhan. Dan satu lagi, sebenarnya pada waktu malam tumbuhan tak melakukan proses fotosintesis. Tapi dia melakukan proses respirasi macam kita juga. Yeah. Dia bernafas juga, dia mengeluarkan karbon dioksida dan dia memerlukan oksigen. Okey, kita tengok ya perkaitan dia. Okey, ini sama juga. Okey, rajah di bawah menunjukkan perkaitan antara proses fotosintesis dengan proses respirasi tumbuhan. Okey, cikgu selalu tunjuk graf ni kepada murid-murid cikgu supaya mereka faham apakah perkaitan di antara fotosintesis dengan respirasi. Sebab kadang-kadang kita pelik, takkan tumbuhan bernafas? Okey, kita tengok Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, siapa boleh jawab? Nyatakan titik X. Okey, Pravin. Wah, okey. Pravin. Okey. Titik keseimbangan. Okey, titik X tu ialah titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan ialah titik di mana karbon dioksida yang digunakan semasa respirasi dan semasa fotosintesis adalah seimbang. Okey, seterusnya, tak nak buang masa lagi, kita tengok terangkan perkaitan antara kadar fotosintesis dengan respirasi pada zon A. Zon A di sini. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, Hakim. Kadar fotosintesis dia melebihi kadar respirasi di mana penghasilan glukosa dia lebih banyak daripada yang digunakan di dalam proses respirasi. Okey, terima kasih Hakim. Bermaksud kadar fotosintesis di sini melebihi kadar respirasi. Okey, bermaksud oksigen dengan karbohidrat dia lebih banyak. Jadi alam sekitar kita jadi segarlah. Kita mendapat alam sekitar yang bersih. Itu pentingnya. Kenapa kita nak mempertingkatkan kadar fotosintesis tersebut. Seterusnya kita tengok. Ini cikgu ada lagi soalan yang nak diajukan kepada murid-murid cikgu. Di bawah ni menunjukkan, ni selalunya cikgu bagi soalan untuk anak-anak murid cikgu jawab dengan jawapan yang panjang. Di bawah menunjukkan proses fisiologi tumbuhan. Kita tengok dekat rajah tu. Dekat rajah tu ada air dan larutan nutrien yang diserap naik ke atas. Dah ada satu proses kat situ ya, Tabah. Kedua, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Dah proses kedua, dan seterusnya tumbuhan itu membawa hasil yang ada semasa dia melakukan proses kedua itu ke bawah. Maksudnya ada berapa proses dekat situ? Ada 3 proses. Jadi boleh tak siapa-siapa bagi cikgu 3 proses tersebut?
Niza? Oh, Niza. Okey, Niza. Okey, proses yang pertama adalah proses penyerapan. Okey. Air dan larutan mineral diserap oleh akar dan dibawa ke atas melalui xilium. Okey. Yang kedua adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis dengan adanya air, karbon dioksida dan cahaya, tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga adalah proses translokasi, iaitu mengangkut hasil-hasil fotosintesis iaitu bahan makanan ke bahagian lain tumbuhan. Okey, terima kasih Niza. Okey, Niza memberikan kita 3 jawapan, 3 proses. Okey, kita tengok. Betul. Okey, yang pertama adalah proses fotosintesis. Okey, di mana tumbuhan akan mengambil karbon dioksida dan cahaya dan mengeluarkan oksigen. Okey, dekat sini ini adalah tips tips untuk menjawab bahagian B, esei, iaitu di mana kita perlu memberi fakta. Faktanya ialah proses fotosintesis dan kita kena menghuraikan fakta tersebut. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid cikgu kerana mereka faham macam mana nak menjawab soalan ni. Jadi dekat situ tadi kita tengok kan, kita tengok semula dia 6 markah, Tabah 6 markah. Bermaksud 6 markah ni banyak. Jadi murid-murid kena menjawab 3 fakta dan 3 huraian. Jadi setiap fakta ini membawa 1 markah. Jadi kita sebut je fakta, kita dapat 3 markah. And then bila kita menyatakan huraian, kita dapat lagi 3 markah. Okey, tak cukup kat situ kan? Kita sambung lagi dengan soalan satu lagi. Okey, berdasarkan jawapan di satu tadi, terangkan perkaitan antara fisiologi tumbuhan di antara fisiologi tumbuhan tersebut. Okey, siapa boleh bagi jawapan pada cikgu? Okey, ini yang terakhir ya. Ya. Okey, Nurul. Oh, no. Proses yang pertama ialah proses fotosintesis dengan proses penyerapan. Kadar fotosintesis melibatkan kadar fotosintesis meningkat, kadar penyerapan akan meningkat juga. Seterusnya, proses fotosintesis dengan proses transkolasi. Kadar fotosintesis meningkat, maka kadar transkolasi pun akan meningkat juga. Yang ketiga, proses transkolasi dengan proses penyerapan. Kadar transkolasi meningkat dengan peningkatan kadar penyerapan. Okey, terima kasih Nurul. Okey, ini adalah proses-proses yang berlaku, proses fisiologi tumbuhan yang berlaku. Dan setiap proses itu mempunyai perhubungan ataupun perkaitan. Okey, contoh fotosintesis dengan penyerapan. Bila penyerapan meningkat, dia banyak disedut air dan dia lepaskan air, maka banyaklah kadar fotosintesis juga akan meningkat. Begitu juga dengan translokasi kan. Bila dia bekalkan makanan yang banyak, okey, jadi proses nak mengangkut makanan tu kena cepatlah. Kalau tak cepat dia jadi jam kan. Okey, dan yang terakhir ialah proses translokasi dengan penyerapan. Okey, bila dia dapat menyerap air dengan banyak, makanan juga, sebab dia macam perut kita lah Tabah. Bila kita tak keluarkan, kita makan-makan dia jadi jam kan. Okey, dia jadi jam. Jadi dia kena seimbang. Kita translokasi dia akan bawa makanan yang baru, penyerapan dia akan keluarkan air yang diserap. Maksudnya ekosistemnya kena berlaku dengan sempurna lah. Ya, dia kena berlaku dengan sempurna Tabah. Okey, jadi itulah yang kita tengok antara proses-proses fisiologi dan perkaitannya. Okey, jadi seronok kan kita belajar sebenarnya. Bila kita belajar mengenai tumbuhan ni seronok. Betul. Okay. Saya pun macam rasa tak cukup, tapi kita dah berada di penghujung untuk sukses SPM ini, mata pelajaran pertanian untuk tingkatan 5 iaitu fotosintesis. Cikgu, apakah rumusan yang boleh kita buat sepanjang kita mempelajari topik fotosintesis ni? Okey, secara ringkasnya lah Tabah. Okey, sebenarnya proses fisiologi tumbuhan ni dia memang berlaku 24 jam sehari, di mana semua proses fisiologi yang cikgu sebut tadi, ada 5 proses fisiologi. Penyerapan, translokasi, respirasi, fotosintesis dengan
apa satu lagi translokasi, Translokasi. ya, dia saling berhubung di antara satu sama lain. Dan dia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor luaran dan faktor dalaman. Jadi secara automatik, secara alaminya kita tengok tumbuhan ni, kita tengok dia relax je. Yeah. Sebenarnya dia bekerja. Dia berkorban untuk hidupan yang lain. Ya, betul. Okey, itulah tabah sebenarnya. Jadi kita hargailah apa yang berada di sekeliling kita. Lah. Hargai, sayangi dan peliharalah. Didik TV KPM